Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awjaba as-siyama rahmatan lil muqinin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi yu'addibu tahziban lil qa'imin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamun nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Dan sebaik-baik bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, iaitulah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, naqul alhamdulillah. Kita kata alhamdulillah di atas nikmat anugerah yang Allah kurniakan kepada kita, kerana kita hari ini sudah berada 6 Ramadan 1443 bersamaan dengan 8 April 2022. Kita telah pun berada 6 hari di bulan Ramadan. Kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, sebab doa kita, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Doa yang kita baca, Allahumma sallimni li Ramadan, sekarang sudah sampai. Kita sudah berada di bulan Ramadan. Maka apakah tanggungjawab kita apabila sampai ke bulan Ramadan? Apakah agenda kita? Adakah bila mari Ramadan kita duk mikir nak tidur je? Oleh kerana dia tak ada makan, kita tidur banyak. Oleh kerana kita lapar, kita relax. Kita kata itu agenda orang yang tidak beragenda. Tetapi orang yang berjiwa besar, mereka akan meraih tempat yang besar, mengambil peluang yang entah berulang atau tidak. Sebagaimana orang-orang yang kita sayangi telah pergi dulu daripada kita. Mereka tak sempat sampai ke Ramadan tahun ini, dan juga pada tahun yang lepas pun tak dapat. Para jemaah sekalian, bila mari Ramadan, di mana-mana saja kita akan dengar imam membaca dalam salat, pentazkirah juga baca dalam tazkirah. Para pengkuliah di Amal Ramadan juga menafsirkan ayat ini. Dia panggil ayatus siyam, ayat disyariatkan puasa, iaitu ayat 81-83 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang dahulu daripada kamu. Kita puasa, orang dulu daripada kita juga telah berpuasa. Cuma berbeza dari sudut cara, pantang larang dan masa. Waktu tu, kita hanya subuh ke maghrib. Dia ni daripada maghrib sampai isya je boleh makan. Masa yang cukup pendek. Nak solat maghrib lagi, nak makan lagi, macam-macam nak lagi. Maka kita kata alhamdulillah, Allah beri kepada kita masa yang panjang.
Apa tujuan Allah Ta'ala syariatkan puasa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Para jemaah sekalian, Allah peringatkan kepada kita tentang hari-hari mengejar ketakwaan dari bulan Ramadan ini hanya beberapa hari. Ayyaman ma'dudat. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. 29 atau 30 sahaja. Ramai orang tanya ni, tahun ni berbeza di antara kita dengan Mekah. Mekah, Madinah, Arab Saudi dan beberapa negara lain mula awal. Kita mula Ahad, dia mula Sabtu. Jadi orang yang pergi ke Mekah, dia puasa di sana. Nanti dia balik puasa sini 30 hari, dia jadi 31 hari. Jadi anak kata di antara solusi mudah bagi orang yang belum balik, senang je supaya tak langgar 31, tak jadi 31, iaitu waktu nak balik atas kapal terbang jangan puasa. Kita musafir, tengok dalam ayat yang sama, ayat 184 ni, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Faman kana minkum maridan, siapa di kalangan sakit, sakit tak larat nak puasa. Bukan sakit gigi sekadar pening kepala ya, tu cari alasan nak buka puasa lah, marid. Tengok Allah gambar ni, faman kana minkum maridan, dia tarik panjang, maknanya sakit semua hati. Dia kata sakit buat-buat lah. Aw ala safarin, atau kamu sedang bermusafir, fa'iddatun min fa'aftara, ay fa'aftara, dia buka puasa, tidak haram, dibenarkan, harus rukhsah, keranganan bagi dia, fa'iddatun min ayamin ukhra, tapi dia kena ganti pada hari lain selepas Ramadan. Maknanya solusi kitanya bagi orang yang pergi Mekah ni senang ya, balik jangan puasa, atas kapal terbang makan je lah. Berapa kali orang jamu, bismillah, kita makan. Jadi maknanya kita balik sini, kalau sini puasa 30 hari, kita 30 hari juga. Ada lagi timbul soalan, dia kata kalau puasa 29 hari, jawabnya 29 lagi kita puasa, sebab bulan Hijri, Qamari, di antara 29, 30. Tadi ada orang tanya kalau di negara mana entah, dia puasa awal lagi, hari Jumaat dah puasa. Maknanya kalau orang mula di sana, jadi 32 hari, atau kena buka 2 hari. Andainya kita puasa di sini, kita pergi beraya di Mekah, terbalik pula, sebaliknya pula. Mekah 29 hari, kita akan jadi 28. Maka kita kena qada 1 hari. Kenapa? Sebab bulan Qamari bainat 30, di antara 30 dengan 29. Yang kalau kata saya nak puasa juga 31 hari, itu khilaf ulama. Jadi kita nak keluar daripada khilaf yang secara simple, secara mudah, tak pening-pening kepala, balik nanti makan je atas kapal terbang. Kemudian kalau bulan 30 pun kita 30, kalau 29 pun kita 29, sudah lengkap, tidak perlu qada, sebab bulan Hijri di antara 29 30, dia tidak ada 28 sebagaimana bulan Februari. Wallahu alam. Mudah-mudahan sedikit pencerahan ini terjawab soalan yang berlegar di alam maya sekarang ini, supaya persoalannya ada itu. Baik, Allah balik kepada tajuk kita, ayyaman ma'dudat. Allah kata hanya beberapa hari yang berbilang saja, bukannya lama, 29 atau 30 hari, sampai ke akhir ayat. Maka para jemaah sekalian, poin besar, pokok persoalan kita nak bincangkan di sini, kita sudah tahu tarikh disyariatkan puasa pada tahun yang kedua Hijri, dan waktu puasa juga kita sudah tahu, daripada subuh sampai maghrib. Yang jadi persoalan kita sekarang ini di akhir ayat, Allah kata la'allakum tattaqun, aku nak jadi orang yang bertakwa, nak jadikan kamu orang bertakwa. Maka apa itu takwa yang kita nakkan, yang kita dambakan, yang kita kejar, yang kita cari di bulan Ramadan ini? Apa yang kita nak? Maka para ulama tadabbur Quran mengorek, mengkaji. Dia kata takwa, kalimatut takwa mempunyai beberapa makna yang luas. Kita coba ambil sikit-sikit. Tidak hanya terbatas kepada rajin sembahyang saja. Oh, dia ni rajin sembahyang ni,
takwa tu. Lah, itu satu poin. Bukan kata third point. Orang ni kuat ni ngaji Quran ni. Itu orang bertakwa, belum tentu. Tapi ciri-ciri muttaqin, yusalli, al-qira'ah, dia baca Quran banyak, dia solat, itu ciri orang bertakwa. Maka kata di para ulama, sifat takwa, sifat muttaqin itu duduk kepada darjat seseorang itu berbeza-beza. Ada orang yang Masya Allah takwa, darjat takwa dia tinggi. Ada orang biasa-biasa saja, macam kita lah. Kita kata kita nak kata takwa tinggi pun tak boleh, nak kata tak ada takwa langsung pun kita kena ambil juga tafaul. Dalam bahasa Arab kata at-tafaul, mengambil suatu sikap positif kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis kursi Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi, aku ni mengikut sangkaan hamba aku. Jadi oleh kerana kita berpuasa, kita dah solat, kita dah baca Quran, kita mengharapkan nahnu minal muttaqin, kita ini masuk di kelompok orang yang bertakwa insya-Allah. Maka siapa saja orang ni, sama ada dia ni orang yang pandai agama, dia ni biasa-biasa je kepandaian dia, orang bandar, orang kampung, pembesar, orang kecil, di atas ataupun orang bawah, ahli peniaga, petani, semua kita iaitu layak untuk menerima gelaran la'allakum tattaqun, nak jadi orang bertakwa, layak insya-Allah. Jangan rasa saya ni tak layak ni Ustaz, saya orang kampung. Kita banyak dengar orang cakap macam tu. Bila kita cakap dengan dia, saya ni tak layak. Mana ada Tuhan khaskan ini syurga untuk orang besar-besar VIP? Tak ada. Yang VIP ni meja tempat kita makan lepas ceramah itu ada. Sebab itulah ana secara peribadi tak suka bila kita buat majlis di masjid, tiba-tiba ustaz jamu meja VIP, duk main pusing dia punya hidangan, sedangkan orang lain beratur situ, tak payahlah kata. Kalau kita nak hormat kepada penceramah pun, letak ialah tempat makan tu ada khas, tak payahlah kita beratur. Tapi tak adalah meja-meja duk pusing. Orang lain duk tengok kita, mereka sedang berpusing dengan lutut dia, kita duk pusing meja. Nah. Artinya kita semua insya-Allah layak untuk mencapai tahap ini kalau kita memang nak dan berusaha. Kata orang, dia rezeki tak datang bergolek, kita kena usaha mencari la'allakum tattaqun. Dalam banyak beberapa buah kitab tafsir Al-Quran, ia menyebut tentang bila kata puasa, kutiba alaikumus siyam, puasa. Kita tahu puasa. Tapi dalam makna Arab, as-siyam bermakna al-imsak. Bukan imsak 10 minit hak Tok Bilal baca sebelum subuh tu. Itu imsak daripada makan. Maksud puasa ni al-imsak, menahan diri, memelihara diri, mengawal diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Yang kita banyak duk bincangnya batal puasa. Korek hidung ni batal ke tidak? Banyak dah orang tanya soalan, ustaz, saya ni diarahkan oleh hospital pergi buat korek hidung ni, swab. Batal tak batal puasa? Itu hak dia tanya. Ni sehari dua ni timbul soalan-soalan juga yang berlaku. Azan sebelum masuk waktu. Jadi kita kata mudah je lah. Tak usah duk kelahi sama kita, bermaaf-maafan lah. Tak ada orang nak kena ke puasa kita. Bila orang azan tak masuk waktu, kita pergi makan, kenapa? Kita di rumah kita ada jam, dalam handphone ada jam, takwim yang beli di kedai pun ada, imsakiyah Ramadan yang diberi oleh Tok Wakil pun banyak. Yang pergi makan juga tu kenapa? Dia kata sebab percaya kepada Bilal. Jadi kita hari ni kita nak percaya, kena tengok juga logik ke tidak. Masing-masing pakak lah, tengok keadaan. Kalau kita rasa belum masuk waktu lagi, jangan duk makan walaupun orang dah azan. Tapi kesimpulannya, siapa yang makan sebelum masuk waktu maghrib, dia bukan sebelum azan maghrib, sebelum masuk waktu maghrib, maka dia kena puasa 7 hari lepas Ramadan nanti. 7 hari itu maksudnya qada 1 hari campur dengan 6 yang sunat 6 Syawal. Tidak ada masalah, dan insya-Allah yang buka puasa itu pun tidak berdosa kerana kita tidak sengaja.
Dan orang yang melakukan azan juga insya-Allah tidak berdosa, kerana dia pun bukan nak khianat kepada orang, cuma dia tersilap tengok. Wallahu alam. Kita fokuskan kepada al-imsak. Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu definisi puasa. Niat. Yang kedua, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Tetapi dari sudut amali, dari sudut motivasi keimanan, ada lagi yang penting yang kita kena fokuskan, iaitulah menahan diri daripada perkara yang membatalkan pahala puasa, yang meruntuhkan pahala puasa. Kerana itu dalam hadis yang sahih, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun. As-siyamu junnah. Apa makna junnah? Perisai, tembok, pendinding. Dinding daripada apa? Hadis dalam Bukhari wa Muslim. Kata di para ulama, junnah bermakna hijab, menjadi dinding, tembok daripada neraka. Siapa yang berpuasa, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan dia beriman dan mengharapkan pahala, diampunkan dosa-dosa dia yang lepas. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang itu. Satu lagi, hijab menghalang seorang yang berpuasa itu daripada melakukan perbuatan yang tidak baik. Dalam hadis Nabi kata, pada hari kamu berpuasa, jangan lagi buat perkara yang dilarang. Rafas. Rafas ni maknanya melakukan persetubuhan di siang hari dengan isteri. Dan juga wala tajhal, jangan duk bertempik, baloh sana sini, mengangkat suara, melaung. Kita kata itu tidak boleh. Maka kita fahamlah bahawa puasa itu dengan makna junnah, perisai daripada api neraka, dan perisai kepribadian kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak dihalalkan oleh Allah di pada musim yang besar ini. Mudah-mudahan dengan latihan ini, selepas Ramadan nanti, kita sendiri yang akan jaga kita, sebagaimana dipopularkan satu kata-kata musim Covid dulu, kita jaga kita. Jadi saya nak teruskan agenda kita jaga kita ini untuk Ramadan. Kerana itu Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata, kalau orang maki kamu, orang mari kata bahasa bengong, kata sumpah kita urut dada, kita kata Allahumma inni shaim, aku puasa. Maknanya kita kena sabarlah kalau kita puasa. Ni kalau kita bertepik dengan dia juga, lepas kita jawab maki dia, inni shaim, la, itu sudah tamat tempo, dipanggil tak valid lagi. Inni shaim, sebelum kita jawab tempikan ataupun kata-kata buruk orang kepada kita, barulah boleh. Maka puasa itu sendiri dinamakan Ramadan, dengan makna ar-ramdu, makna panas. Dengan kepanas itulah akan membakar dosa-dosa kita pada musim yang mulia ini. Maka bagaimana kita nak memperolehi apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Para jemaah sekalian, di antara perkara yang awal yang kita kena ingat, banyak perkara yang kita kena jaga. Di antara perkara besar, iaitulah menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan mungkar dan maksiat. Menahan diri daripada melakukan perbuatan mungkar dan maksiat. Apa dia penanda mungkar dan maksiat itu? Segala bentuk lah. Contohnya sebelum Ramadan, kita banyak buat fitnah kepada orang. Saya tak fitnah, Ustaz. Saya ambil gambar yang dipangkah, saya forward dalam grup lain je. Serupalah tu. Kita ni sudah menjadi sebahagian daripada tanda kiamat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari kiamat, mulut dikunci, yang bercakap tangan dan kaki. Sekarang ni pun hampir-hampir sudah terkunci mulut. Orang mula bercakap, sama ada yang baik atau yang buruk, dengan jari-jari yang ada di tangan dia, melalui alat-alat gadget yang ada di dalam poket dia. Hati-hati tuan-tuan. Orang yang suka fitnah, melabur-labur, menyebar-nyebarkan fitnah kepada orang, dan macam-macam lagi, berpuasalah kita. Sebagaimana
kata malaikat di malam pertama Ramadan, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang yang nak buat baik, sekarang masa dia. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang masih lagi nak buat benda tak baik, berhenti-berhentilah, berpada-padalah. Dan kita bimbang apa yang disebut dalam hadis, kam min shaim, berapa ramai orang berpuasa, dia tak dapat pahala puasa kecuali dahaga, lapar. Sebab apa? Sebab dia tidak menjaga. Kita tak jaga perut kita daripada dimasuki oleh benda-benda yang tidak baik. Kita tak jaga mata kita daripada melihat perkara yang haram. Mata ni payah juga nak kawal. Kita nak tengok berita, akhirnya jadi tengok pemberita. Nak pergi beli bazar Ramadan, pergi tengok penjual bazar. Sebab itulah ada orang baca, dia kata bazar Ramadan ni ada dua kiraat. Kiraat yang pertama bagi atas, bazar Ramadan. Kiraat yang kedua bagi bawah, bazir Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalilah, tengoklah. Kita ni bazar ke bazir? Hai, daripada pagi tak keluar. Duduk di masjid, tadarus Quran. Hai, dekat nak buka puasa, dapat SMS, WhatsApp daripada anak, abah nak makan cendol. Pergi cari cendol. Tengok macam-macam, orang jual di bulan Ramadan pun tak mudah juga. Main lagu-lagu juga dia pun. Baca-baca Quran pun tazkirah lah. Kan? Pihak majlis daerah patut buat kawalan sedikit. Sekarang ni kita bulan Ramadan, tidak ada lagu-lagu di pasar bazar Ramadan. Yang adanya sama ada kita baca Quran ataupun kita baca ceramah. Cari kuliah-kuliah tentang puasa. Hari ni kuliah ustaz ni pasang, besok kuliah orang lain. Sambil-sambil dia beli, dia boleh dengar. Ada juga faedah. Ni hidup dengan lagu buat mengapa hijau. Puasa-puasa ni kata orang. Kemudian itulah mata kita, telinga kita, apa saja yang kita kena bersedia. Jadi timbul lagi soalan untuk memerengkaskan perbincangan. Ana dah keluar satu risalah. Tuan-tuan boleh ambil risalah tu di ruang pembahagian risalah. Tajuk dia Risalah Ramadan Al-Mubarak, amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan ambil, baca. Dalam ni ada 9 atau 10 perkara yang sepatutnya kita lakukan. InsyaAllah mudah-mudahan kita istiqamah melakukan apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah baginda yang sangat mulia. Baik, kita pergi yang pertama. Yang pertama, apabila kita nak berpuasa, kita kena bersahur. Ikut saya lah ustaz. Dah saya tak nak makan sahur, kenapa? Kita kata sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut as-sahwa fi sahuri barakah. Sahur, tasahharu, bangun sahur. Sahur itu berkat. Membantu kita bila makan yang terakhir, jadi kita tu dekat sangat dengan waktu. Jadi kalau makan pukul 12 malam, pukul 6 dah subuh, sudah 6 jam kita punya tenaga sudah habis. Sudah diproses. Jadi sekarang ni kalau kita bawa pukul 6 nak sampai zuhur tu ada dah tenaga yang ada. Yang Nabi sebut ni semuanya comel belaka. Maknanya sahur itu diakhirkan, jangan makan pukul 12, sebab Nabi kata beza di antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab, Yahudi dengan Nasara, aklatus sahur, makan sahur. Puak-puak tu tak makan sahur. Jadi jangan ikut puasa Yahudi dengan Kristian. Dan juga kita juga kena segera berbuka puasa bila masuk waktu. Kena ingat ni. Bukan bila orang azan. Sekarang ni sudah terbukti beberapa tempat yang telah digegerkan mengatakan bahawa ada azan tak masuk waktu. Kita kata bila masuk waktu, segera berbuka puasa. Contohnya dalam takwim pukul 7.20. Jam kita ni ada 2 buah jam. 7.19, 7.20. Kita pakai hak lambat sikit. Ihtiyat. Yang salahnya melengahkan, melambatkan itu. Orang azan lama dah. Confirm dah matahari pun tak ada gelap. Tak mahu juga. Itu kumpulan Syiah yang melambatkan buka puasa. Jangan ikut buat tu. Itu yang pertama. Kata Nabi SAW, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr wa akharus sahur. Umat ini dalam keadaan baik selama mereka segera berbuka puasa bila dah masuk waktu maghrib dan mentakhirkan sahur sehingga sebelum subuh. Sunnah yang kedua, para jemaah sekalian, berbuka puasa. Apa yang kita nak buka puasa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berbuka puasa dengan rutabat.
dengan tamar separuh masak. Anda duk perhati di antara jenis tamar separuh masak ni, tamar dalam kotak tu. Itu jenis tamar separuh masak. Sebab dia tak tahan. Kalau lama sikit duduk dalam bekas tu, di kedai, dia jadi masam. Tapi kalau tamar sungguh, tamar kering tu, tak apa, berapa bulan pun duduk situ, tak usah. Dia beza di antara rutab, mana tamar separuh masak. Kalau kita boleh beli hot duk Mekah Madinah tu, comel lah hot tu. Tapi nak ambil mana jauh. Ada orang jual apa mahal. Kalau tak ada rutab, Nabi makan tamar. Timbul lagi soalan, tamar mana tu? Kuat duk viral dalam video sekarang ni. Petoke-toke tamar ni. Tuan-tuan, kita berbuka puasa dengan ajwah yang datang dari Madinah. Kita kata janganlah kempen ajwah mari Madinah. Kempen tamar dari Madinah cukuplah. Tamar lain mungkin nama tamar Madinah tu banyak, Barni, Safawi, Syalabi, macam-macam lagi nama ada. Yang kita pergi kempen hak paling mahal 150 kilo tu, kenapa awak nanya ke orang yang tak ada duit? Orang ada duit dipersilakan makan dengan rutab, makan dengan ajwah. Kita kempen makan tamar, seeloknya tamar mari pada Madinah, kita kata na'am, sahih. Ana tulis dalam buku saya Sejarah Madinah tentang tamar Madinah. Jadi tak payah kempen, saya minta supaya pengempen-pengempen kurma ni berlaku adil. Tak syarat makan dengan ajwah tuan-tuan, asalkan kurma cukup. Kalau kurma bukan Madinah pun tak apa. Inaknya satu buah jenis kurma yang manis, kerana dia ada satu orang panggil faedah dari sudut kesihatan. Faedah dari sudut kesihatan. Kita makan tamar, kemudian minum air. Dan Nabi kalau tak ada rutab, tak ada tamar, dia minum air. Mesti tuan-tuan kata, betul lah, mungkin dia tak ada onon dia teri mandi, kapur dia ada. Ada juga bila kita post poster cerita tentang sunnah Nabi ni, ada budak-budak hak komen bawah ni, hak tak cukup, belum dia panggil pramatang lagi lah, dia bercakap, memanglah Nabi makan tamar sebab dia tak ada rambutan. Kata budak awal ni, tak usah duk komen lah kalau tak reti, mu tak usah makan sudah. Maknanya bila kita cerita yang sunnah Nabi pun ada juga yang kepeningan. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan, banyak benda pening atas dunia sekarang ni. Dulu kita dah buat senarai beberapa perkara yang ajaib di bulan Ramadan, boleh tengok balik dalam YouTube, dalam rakaman kita. Baik, kita pergi kepada yang ketiga, membanyakkan baca Quran. Kerana Al-Quran itu sendiri diturunkan pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, surah Al-Baqarah ayat 185. Banyak, alhamdulillah, di masjid kita ini. Bermula daripada selepas solat subuh, kita baca tafsir. Sekarang ini sudah tafsir Az-Zumar ataupun surah Al-Mu'min yang akan khatam pada pagi esok, insya-Allah. Mari. Ada juga sahabat kata, saya tak pergi ustaz, tapi tak sempat. Tapi kita ikut di alamannya, kita kata fabiha wa ni'mat. Kalau boleh mari bersemuka, lagi bagus. Tapi kalau tak boleh mari belajar di alamannya, bagus. Yang tak bagusnya lepas subuh pakai duduk buah, duk main wasapi siapa ke habis masa, itu tidak bagus. Selepas solat zuhur, termasuklah Jumaat ini, asar dan selepas tarawih, kita adakan tadarus Quran. Kita baca Quran dengan terjemahan tafsir pimpinan Ar-Rahman yang sudah menjadi tradisi daripada zaman arwah Allahyarham Tuan Guru Haji Amr Rahman, Allah yarfa' darajatahu. Daripada dulu lagi sampai sekarang ini, tadarus di masjid kita ni, kita baca ayat dengan terjemahan. Panjanglah sikit, tapi tidak panjang pun tak banyak mana. Boleh je kalau nak ikut. Yang tak nak ikut itu masalah. Baik, kita pergi kepada yang keempat, memperbanyakkan sedekah ataupun derma. Nabi SAW di antara musim yang ajwad, Nabi kita ni pemurah. Tapi bila mari Ramadan, berganda. Kata di sahabat kata, lebih kencang daripada angin yang kencang dia punya sedekah dia pada bulan Ramadan. Di antara sedekah yang baik, iaitulah iftar as-saim, kita beri makan orang berpuasa. Cubalah tuan-tuan cari lebih-lebih lagi orang-orang yang miskin, yang tak ada makanan yang baik-baik, kita pergi hantar ke rumah dia, tak perlu kita bawa ke rumah masing-masing. Dan peraturan SOP pun tidak benarkan berkumpul makan-makan di masjid. Kita bagi je makanan, dia makan di rumah. Kemudian bagi orang buka puasa, bagi orang sahur, bagi orang more, bagi apa saja, atau bagi duit untuk dia beli keperluan-keperluan yang lain. Permurahlah kita di bulan Ramadan. Kita buat bagi wakaf, bagi apa saja, yang penting sedekah tu kena ada. Yang kelima, ini hadis yang kita baca di awal tadi,
Apabila diuji dengan kata-kata yang menyakitkan, Nabi kita kata, mu jangan jawab, tapi kamu gosok dada kita kata inni shaim, aku puasa ni, aku tahan diri daripada lawan benda-benda yang tidak baik. Jadi kena belajar tuan-tuan. Mari kita belajar sabar. Syahrus sabri, Ramadan dipanggil syahrus sabri. Yang keenam, mengerjakan solat tarawih bersama dengan imam, jangan lari. Kempen ini terus berjalan. Kita pun ada tulisan, kita ada di situ, boleh baca, iaitu kempen solat tarawih bersama imam sampai sudah. Masih ada lagi orang duduk sibuk-sibuk sehari dua ni, kan? Keluar video, kalau 8 rakaat bukan tarawih, dah maya apa tu? Masih lagi nak berkelahi dalam masalah ini. Kita kata sudah-sudahlah duk berkelahi. Yang kita nak kempen hari ni, masyarakat solat bersama imam sampai sudah. Itu yang kita nak. Duk cari benda dekat-dekat Ramadan pun bagi duduk berseminar, duk cari juga, duk kelahi. Apa kerja kita manusia ni? Ini tak habis-habis dengan benda-benda yang khilaf, yang tak selesai-selesai daripada dulu sampai bila-bila. Yang adanya perbalahan di kalangan masyarakat, itu yang tidak baik. Baiklah para jemaah sekalian, itu yang ringkas. Yang nak baca seterusnya dalam risalah saya ni sudah ada. Tuan-tuan boleh ambil baca. Yang tak ada boleh minta melalui PDF dengan admin kita. InsyaAllah kita akan beri kepada para jemaah sekalian. Di antara isu besar yang kita syorkan supaya jaga solatul jamaah, jaga solat waktu berjamaah di mana saja, di masjid, di balasa, di surau, supaya kita nampak kemeriahan Ramadan itu ada. Dan pada waktu malam juga kita bertarawih. Dan biarlah bunyi hingar-bangar, kata orang, bunyi bising di rumah kita dengan keluarga kita membaca Al-Quran. Jangan duk bunyi bising, tak cukup cendol, tak cukup teri mandi lah. Maka ambillah peluang yang ada ini. Kita baru awal minggu yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 3 minggu lagi di hadapan. Mudah-mudahan sempat untuk kita baik pulih mana-mana yang kecacatan, kecelaan. Boleh kita perbaiki mana-mana yang kurang, kelemahan. InsyaAllah banyak video-video motivasi Ramadan yang kita sampaikan. Tuan-tuan boleh tengok kuliah-kuliah, mudah-mudahan ada semangat untuk menaikkan taraf kita. Maka pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi SAW, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.